Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizi Azaman dalam Buletin Awani Jam ini. Kita bawakan kepada anda perkembangan terkini langsung daripada Mahkamah Putrajaya. Rakan setugas saya Umar Wati telah pun bersedia di sana untuk membawakan kepada anda perkembangan berkaitan dengan keputusan rayuan SRC International melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Umar, kalau boleh bawakan kepada penonton Astro Awani apakah perkembangan berkaitan dengan keputusan tersebut dan bagaimana perjalanan prosiding hari ini? Terima kasih Afizi di studio dan kini saya berada di Istana Kehakiman Putrajaya dan apa yang boleh saya kongsikan Afizi hari ini. Pertama iaitu dua perkara yang ingin saya kongsikan di mana Mahkamah Rayuan hari ini mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi sebelum ini ke atas bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang disabitkan dengan kesalahan berhubung dengan SRC International Sendirian Berhad di mana beliau sebelum ini dikenakan hukuman penjara 12 tahun dan juga denda 210 juta dan hari ini itu satu perkara yang satu lagi perkara yang dimohon oleh pihak pasukan pembelaan yang diketuai oleh Tan Sri Syafiee Abdullah tadi di mana beliau meminta kebenaran untuk pelaksanaan hukuman ke atas bekas Perdana Menteri itu dan hari ini Mahkamah Rayuan membenarkan permohonan bekas barisan pembelaan bekas Perdana Menteri itu dan pelaksanaan hukuman ditangguhkan sehingga satu lagi rayuan dipohon di Mahkamah Persekutuan dan ini merupakan boleh dikatakan sebagai talian ayat terakhir kepada bekas Perdana Menteri itu dan sekiranya beliau gagal dalam permohonan untuk mengetepikan sabitan itu beliau akan dipenjarakan dan kita tidak tahu sama ada dalam permohonan rayuan di Mahkamah Persekutuan tiga kemungkinan yang boleh berlaku sama ada Mahkamah Persekutuan boleh mengekalkan sabitan 12 tahun penjara dan juga denda 210 juta ke atas Datuk Seri Najib. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua mungkin beliau akan dibebaskan dan kemungkinan yang ketiga bakal disaksikan mungkin hukuman ke atas beliau akan diringankan. Itu tiga kemungkinan yang mungkin akan berlaku di Mahkamah Persekutuan itu. Itu akan kita bincangkan dalam sesi-sesi yang akan datang dan hari ini dan apa yang saya boleh berkongsikan hari ini prosiding mahkamah hari ini berjalan secara Zoom, aplikasi Zoom di mana barisan pembelaan Datuk Seri Najib, salah seorang daripada peguamnya disahkan positif COVID dan ekoran itu hari ini prosiding pihak pembelaan dilakukan secara berasingan dari pejabat dan rumah masing-masing sementara pihak pendakwaan hari ini dan sementara pihak pendakwaan pula hari ini dikendalikan dari Mahkamah Rayuan dan apa yang saya boleh beberapa perincian dalam keputusan yang disebut dalam hari ini yang saya kongsikan hari ini adalah di mana Datuk Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Abdul Karim Abdul Khalid memberitahu Mahkamah Rayuan sebulat suara memutuskan bahawa keputusan Hakim Mahkamah Tinggi beliau tidak melakukan salah arah dalam mengarahkan Datuk Seri Najib untuk membela diri terhadap kesemua 7 pertuduhan dalam rasuah SRC dan Datuk Seri Najib juga ada kepentingan dalam kabinet iaitu beliau sebagai Perdana Menteri pada ketika itu mempunyai kepentingan peribadi dalam kabinet apabila meluluskan jaminan kerajaan sebanyak 4 bilion ringgit daripada kumpulan wang persaraan diperbadankan kepada SRC. Dan perincian lanjut dalam keputusan yang disebut oleh Hakim Mahkamah Rayuan adalah tindakan Datuk Seri Najib juga berkaitan dengan pinjaman 4 juta kepada SRC tidak membawa kepentingan kepada negara iaitu tindakan beliau berhubung kelulusan pinjaman 4 juta kepada SRC bukan untuk kepentingan negara tetapi untuk kepentingan peribadi beliau dan beliau juga dikatakan sebagai pengarah bayangan SRC dan hakim juga ada menyebut bahawa tindakan Najib mengarahkan lembaga pengarah SRC untuk mengalihkan pinjaman ke luar negara bercanggah dengan tujuan pinjaman yang dilakukan dan hakim juga mendapati Najib ada kuasa penuh ke atas SRC dan 42 juta aliran wang keluar daripada SRC dan ke beberapa syarikat dilakukan untuk menyukarkan pengesanan dan mengelakkan daripada dikesan oleh pihak berkuasa dan antara perkara lain yang disebut dalam keputusan beliau Datuk Seri Najib juga mempunyai pengetahuan
mengenai aliran kemasukan duit sejumlah 42 juta ke dalam akaunnya. Dan ada juga dakwaan bahawa pihak pembelaan terdapat derma dakwaan yang dikatakan oleh pihak pembelaan berhubung dengan penerimaan derma dari kerajaan Arab ke dalam Datuk Seri Najib adalah tidak boleh dipertahankan ketika prosiding rayuan berjalan. Itu antara perkongsian yang saya boleh kongsikan setakat ini dalam keputusan yang disebut oleh Hakim Mahkamah Rayuan sebentar tadi, Hafizi. Umar, selepas daripada keputusan berkenaan dengan kes SRC melibatkan bekas Perdana Menteri ini, ada mungkin kenyataan-kenyataan susulan dikeluarkan oleh Timbalan Pendakwa Raya ke ataupun bagi pihak pasukan pembelaan Datuk Seri Najib Tun Razak selepas keputusan ini dibacakan? Pasukan pembelaan sebentar tadi tidak membuat sebarang kenyataan memandangkan kesemua barisan pembelaan hari ini menyertai prosiding menerusi Zoom, dan bagaimanapun Timbalan Pendakwa Raya Datuk Chitambaram sebentar tadi ada memberi sedikit perincian mengenai yang boleh disifatkan sebagai kemenangan kepada pihak pendakwaan, dan beliau juga ada memberitahu beliau tidak tidur semalam memikirkan keputusan hari ini. Bagaimanapun beliau, apa yang beliau mempertahankan sebentar tadi, beliau ada memberitahu bahawa sekiranya 3 hakim yang diketuai oleh Datuk Abdul Karim sebentar tadi sudah membuat keputusan, dan kenapa perlu perkara itu perlu dibawa ke Mahkamah Persekutuan, dan mungkin keputusan yang sama juga bakal diterima oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Itu kesimpulan yang saya boleh katakan daripada sidang Datuk Chitambaram sebentar tadi, dan beliau sungguh gembira dengan keputusan yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan sebentar tadi, Hafizi. Dan dalam masa yang sama juga, Umar, walaupun di dalam aplikasi Zoom itu, dalam mahkamah-mahkamah, mungkin Umar boleh gambarkan sikit sebanyak apakah reaksi Datuk Seri Najib Tun Razak, bagaimana reaksi wajah beliau, bagaimana keadaan beliau, adakah tenang dan sebagainya? Beliau dilihat memasuki aplikasi Zoom, menyertai aplikasi Zoom kira-kira pukul 8.57 sebelum prosiding bermula. Sepatutnya bermula pada pukul 9, namun prosiding hari ini hanya bermula tepat pukul 9.30, dan berlaku audio test dan sebagainya oleh barisan pembelaan yang berada di sebelah di sana. Dan apa yang saya boleh simpulkan, saya melihat Datuk Seri Najib seolah-olah sudah tahu keputusan. Beliau dilihat tenang, memandangkan dari awal sehingga prosiding itu tamat, iaitu 11.15 sebelum keputusan akhir diumumkan oleh hakim. Beliau memperincikan setiap pertuduhan satu persatu, dan setiap pertuduhan itu tidak ada yang berpihak kepada kurang berpihak kepada pasukan pembelaan. Itu yang saya boleh jelaskan, dan dari segi raut wajah Datuk Seri Najib sendiri, saya boleh melihat beliau boleh menjagakan keputusan ini hari ini tidak akan berpihak kepada beliau, kerana beliau dilihat sungguh tenang dari awal sehingga prosiding kira-kira pukul 11.15 pagi ini tamat, Hafizi. Dan Umar, yang terakhir, mungkin ada suasana difahamkan ada penyokong Datuk Seri Najib Tun Razak tiba di Mahkamah Putrajaya itu untuk memberikan sokongan kepada Datuk Seri Najib. Mungkin Umar boleh gambarkan sedikit sebanyak apa cerita penyokong Datuk Seri Najib di sana? Ya, Fizi, selain daripada kira-kira 70 para wartawan dari media tempatan dan juga media asing antarabangsa sebentar tadi, saya boleh juga melihat reaksi pergerakan penyokong Datuk Seri Najib sebentar tadi, dan perkara itu rakan setugas saya Fidrul Aziz berada di sini sejak pukul 7.30 pagi tadi untuk melihat pergerakan penyokong Datuk Seri Najib, dan mereka agak tenang. Tidak ada sebarang kucak-kacir yang dilakukan oleh penyokong beliau, kerana saya juga mendapati pasukan keselamatan seperti anggota polis membuat pemantauan dari saya difahamkan seawal pukul 7 pagi lagi mereka sudah berada di sini, dan sekarang saya melihat tidak ada pergerakan mana-mana penyokong, dan sebaik saja saya keluar daripada mahkamah sebentar tadi, saya tidak melihat pergerakan
penyokong Datuk Seri Najib memandangkan mungkin keputusan tidak berpihak kepada pasukan pembelaan. Okey, baik. Terima kasih Umar Wati atas perkongsian berkaitan dengan keputusan rayuan Datuk Seri Najib Tun Razak hari ini berkaitan dengan kes SRC International.